Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa biyasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Okey, hari ini cikgu bawakan satu soalan. Persamaan linear serentak, jenis penyelesaian masalah. Kita kena baca soalan tu kerana kita kena reka sendiri persamaan linear. Kita kena bentukkan persamaan linear and baru kita boleh selesaikan dia. Tak kisah guna kaedah penggantian ataupun penghapusan, mana-mana je. Right, jom. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Ingat, kita nampak je perkataan kebat, tolong dengan rendah hatinya cakap senangnya soalan ni. Tu doa tau. Sebenarnya kalau soalan ni sangat mudah kalau kita tahu dia punya cerita. Apa yang dia sedang beritahu. Okey dah, jom kita baca soalan ni sama-sama. Apa yang dia ceritakan apa yang dia nak. 6 batang pen dan 4 batang pensel berharga RM26. Okey, ini pernyataan yang pertama. Kita kena pasti. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Of course, biasanya kalau persamaan linear serentak, dia ada 2 pernyataan. Daripada satu pernyataan, kita boleh buat satu persamaan linear. Okey, next. Apa lagi? Jika 4 batang pen dan 4 batang pensel berharga RM18. Nampak? Ini adalah pernyataan yang kedua. 4 batang pen dan 4 batang pensel berharga RM18. Kira harga sebatang pen dan pensel. Okey, dia nak harga batang pen dan pensel. Okey, bila kita baca story ni, apa yang awak perasan? Dia cerita pasal apa ni? Pasal pen dengan pensel. So jadinya, kita kena tahu yang pen dengan pensel ni, kita kena tukar dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa yang kita nak? Suka hati. Jadi dia lain. Contoh kalau cikgu ambil yang ni X, maknanya pensel adalah Y. Pen X, pensel adalah Y. Alright, jom. Macam mana kita nak bentukkan persamaan linear yang pertama? Of course, kita ambil daripada persamaan yang ini. Kita ambil yang ini dulu. Ni atas ni dulu. 6 batang pen dan 4 batang pensel berharga RM26. Maksudnya, 6 batang pen, X. 6 batang pen, 6X, tambah dengan 4 batang pensel yang mana dia adalah Y. Bersama dengan berapa ringgit? RM26. So ada setengah student tanya cikgu perlu ke letak titik kosong-kosong? Tak perlu pun, sebenarnya sama je. 26 dengan 26 titik kosong-kosong sama. Okay, so cikgu sangat recommend kita tulis 26 sahaja, tak perlu kosong-kosong tu. Dia agak mengelirukan kita. Okay, so now apa lagi kita kena buat? Settle pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua pula, apa dia cakap? 4 batang pen dan 4 batang pensel. Kalau kita beli 4 batang pen dengan 4 batang pensel, berapa duit kita? RM18. Macam mana kita nak ungkapkan persamaan linear? Kalau 4 batang pen, 4X, tambah dengan 4 batang pensel, harga dia RM18. Nampak tak? Secara tak langsung, daripada persamaan yang kita baca ni, kita boleh tak ungkap dalam persamaan ini? Of course boleh. Tapi dengan syarat kita kena faham apa story tu. Faham setakat ni? Right, good job. So, dekat sini, terbentuklah dia persamaan yang pertama dan juga persamaan yang kedua. Of course, soalan nak apa? Soalan nak harga sebatang pen dengan pensel. Of course, soalan nak cari apa? Soalan nak cari nilai X dengan nilai Y lah sebenarnya yang kita belajar sebelum ni, betul tak? Nilai X ni berapa, nilai X ni berapa, Y ni berapa, Y ni berapa, betul? Correct, good job. So, macam mana kita nak cari nilai X dengan nilai Y? Of course, kita akan guna kaedah persamaan linear serentak. Ada berapa kaedah kelas? Ada 2 kaedah. Kaedah mana saya nak pakai? Terpulang pada kita. Suka hati kita nak pakai mana? Okay, let's say kalau soalan ni cikgu nak pakai kaedah penghapusan. Kita tengok cikgu nak pakai kaedah penghapusan. Ingat tak cara kaedah penghapusan macam mana? Kita memilih salah satu nombor ataupun pemboleh ubah untuk dikosongkan. Inilah kaedah penghapusan. So macam mana cara dia? Okay, of course, buat garisan macam ni. Kita tengok dekat X ni dengan dekat Y ni. Ada tak keadaan yang kita boleh potong terus tanpa perlu darab apa-apa? Ada? Okay, good job. Ada. Yang mana? Y. Makanya kita akan hapuskan Y dulu. Kenapa Y boleh dihapuskan? Sebab nilainya sama. Boleh tak cikgu kata 4Y tolak 4Y dapat kosong? Yes, definitely. Bila kita tolak 4Y ni, maka dia dapat tak kosong? Dapat. Ini namanya penghapusan. Inilah dikatakan kaedah penghapusan. Kita boleh potong terus. Nampak? Alright, good job. So, bila dekat sini tolak, kita boleh tolak yang menyebabkan dia dapat kosong. Makanya operasi yang terlibat di bahagian kanan dengan bahagian kiri pun kena tolak. So 6X tolak 4X, kita selesaikan terus. Berapa jawapan dia? 2,
X. Dengan 26 tolak 18 berapa kelas? Tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. End up akan dapat 8. Dapat? Alright, good job. So dekat sini, of course kita tengok padam ni lah, tak perlu isi pun. Itu sekadar cikgu nak terangkan kepada awak. End up kita nak cari nilai apa? Nilai X. End up akan dapat 8. So X sama dengan berapa kelas? 8 bahagi 2. End up kita akan dapat 4. X ni merujuk kepada apa? Pen. Pen berharga RM4. Good job. So settle. Kita dah cari nilai X ataupun nilai pen ataupun harga pen. Sekarang kita nak cari apa? Cari Y. Macam mana kita nak cari Y? Gantikan X tadi tu. Gantikan X sama dengan 4 ke dalam persamaan yang mana kita nak? Ada soalan ni student tanya cikgu. Kat mana kita nak tukar? Okey, kat mana kita nak tukar tak jadi masalah. 1 ataupun 2, mana-mana je. Kalau cikgu recommend, ambillah nombor yang kecil-kecil. Tengok persamaan kedua. Kecil kan? Yes, kita ambil persamaan kedua. Let's say kita tulis kat sini, gantikan X sama dengan 4 ke dalam persamaan yang kedua. Okay, dapat? Alright, good job. So now, kita masukkanlah. Salin dulu dia punya, dia punya persamaan linear tu untuk elak kita silap. Daripada persamaan kita salin balik tu, baru kita gantikan dengan nilai yang tadi. X sama dengan 4 ni, masukkan dekat sini. Okay? Macam tu cara dia. So, masukkan nilai dia. 4 tambah 4Y sama dengan 18. So, dekat sini kita akan dapat 16. Okay, apa kita kena buat dengan 16 ni? Of course, kita kena pergi hantar dia ke sebelah, ke rumah sebelah. Kenapa? Sebab kita nak kumpulkan dia dan kita nak permudahkan dia dan kita nak cari apa? Sekarang kita nak cari apa kelas? Kita nak cari Y. So that's why kita kena buat pemindahan. Okay? So 4Y di sini 18 tolak 16 akan jadi berapa kelas? Akan jadi 4 ke? 2. Sama kat sebelah. So jadi dekat sini Y sama dengan 2 per 4. Kenapa jadi 4 kat bawah? 4 dengan Y ni adalah darab. Betul ke betul? Dia adalah darab. Bila darab, kita nak pindahkan dia, dia akan jadi bahagi dia. So, jadi 2 bahagi 4. Faham setakat ni? Okay, good job. So, 2 bahagi 4. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. Boleh congak direct je. End up kita akan dapat 1 per 2. Okay. Adakah jawapan ni macam ni je? Okay, of course, hati-hati. Bila soalan pasal kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi, of course kita kena faham situasi. Bila soalan ada situasi, ada story dia, maka jawapan pun kena ada story dia. Faham maksud cikgu? Dia bergantung kepada apa yang soalan nak. Okay, X. Sebatang pen, kira harga sebatang pen. Pen tadi kita istilahkan dia X. X dapat tak jawapan dia? Dapat? Dapat ni? Oleh itu, pen berapa harga dia? Pen berharga RM, contoh berharga RM RM4. 4 macam ni atau 400 pun boleh, tak jadi masalah. Dan dia ada unit ukuran dia. Kalau pensel, oleh itu pensel berharga berapa? Adakah 1 per 2? Ada tak nilai yang kita belajar dalam ringgit? RM1, RM2, lepas tu 1 per 2 ringgit? Ada tak? Tak ada. So jadi macam ni kita dapat 1 per 2. Ingat, 1 per 2 daripada RM1. Setengah daripada RM1. Makanya kalau setengah daripada RM1 dapat berapa? RM50. Dapat? Alright, good job. Senang ke senang? Of course kita kena faham cerita soalan tu. Okay? So hopefully apa yang cikgu share ni sedikit sebanyak membantu menambah kefahaman awak berkaitan dengan cara penyelesaian soalan persoalan linear serentak. Okay? So itu saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syira. Okay? Cikgu matematik anda.